Oleh itu, hari ini kita nak bincang sedikit sebanyak bagaimana kita nak jadi hamba yang bersyukur. Sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebagai mukaddimah ini, kita dah tahu bagaimana bahawa sebagai hamba Allah wajib atas kita syukur atas nikmatnya. Now sekarang bagaimana kita nak pergi untuk menjurus soal bagaimana untuk kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimah yang sangat cantik daripada Ustaz. Kalau boleh syukur itu biar kita istiqamah, ya, bukan syukurnya bermusim. Betul. Masya-Allah, sangat semangat Ustaz Hariri membuka tirai ataupun gelanggang perbincangan kita hari ini. Macam tengok debate pun ada, tapi masya-Allah itu dia kongsikan pengalaman dia. Tapi untuk sahabat-sahabat sekalian juga, mari kita bersama-sama dengarkan. Semoga kita dapat tahu cari panduan juga bila waktu nak bersyukur yang paling baik. Adakah sebelum dan selepas ujian? Adakah sewaktu mendapat nikmat semata? Ataupun bagaimana Ustaz kita boleh mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Okey, baik, kita buka sekarang ruang untuk anda bertanya. Sama-sama Ustaz berikan pencerahan lagi tentang tajuk ni. Okey, 4 platform kami. Anda boleh pertama sekali tweet kami di Twitter Radio IKIM FM, ataupun like kami di Facebook IKIM.FM. Hantar SMS type IKIM jarak soalan anda untuk Ustaz Hariri dan hantar ke 39111 dan juga talian Haji Syafiq Zulkifli penerbit kita untuk topik Jumaat sedang menanti anda 0362051500. Okey, baik, mungkin Ustaz dapat kita kongsikan dengan Ustaz apa agaknya cara ataupun penyebab untuk kita dapat melahirkan rasa syukur itu setiap masa dan ketika, tak kira susah ataupun senang. Sedih pun kita bersyukur sebab ada orang tu menangis langsung, kan? Ada orang tak reti nak merasa nikmat sakit, kan? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Itulah makna syukur ni cukup besar dalam hidup kita. Ramai orang bila dia ada panca indera yang lengkap, sebagai contoh ada kaki, ada tangan, ada mata sebagainya, maka dia rasa tak ada apa. Satu hari dia bawa kereta, contohnya nak bagi tempat kerja, accident, lantas kakinya patah, maka patah ataupun kalau paling dahsyat sekali putus sebagainya, maka boleh fikir, ya Allah, kembalikanlah kakiku ini. Baru dia tahu bahawa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh itu bagaimana untuk kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama memandu kepada kita beberapa perkara. Katanya yang pertama adalah untuk kita merasakan ataupun menjadi hamba yang bersyukur ialah kita kena ucapkan kalimah subhanallah ataupun kalimah alhamdulillah. Nyatakan istihar kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, melalui tindakan kita. Selepas kita menyatakan istihar syukur kita, maka kita kena buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa Allah larang. Itu sebagai bukti kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada apa yang Allah taala kurniakan kepada kita. Kemudian saya teringat kepada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat daripada riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala bawa seorang manusia yang paling derita, tak tahulah derita macam mana. Kemudian Allah Ta'ala masukkan dia seketika, sekelip mata dalam syurga. Lantas Allah bertanya, wahai fulan, adakah engkau pernah rasa derita dalam hidup? Dia kata, aku masuk sekejap dalam syurga, aku lupa derita, rasa bahagia sangat-sangat. Kemudian Allah Ta'ala ambil seorang manusia lagi yang paling bahagia di atas dunia. Kemudian Allah Ta'ala masukkan seketika di dalam neraka. Bunyi masuk. Kemudian Allah bertanya, adakah engkau pernah rasa bahagia? Aku tak pernah rasa bahagia bila masuk neraka walau seketika. Hanya seketika, maka berubah persepsi soal derita dan bahagia. Ini hebatnya syurga dan neraka. Oleh itu susah payah kita buat kerja hari ini, beramal semata-mata nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia bangun di 2/3 malam untuk berqiyamul lail. Isterinya Sayyidatina Khadijah melihat Nabi ni dalam keadaan yang bersungguh-sungguh solat sampai bengkak-bengkak kaki. Dia bertanya, ya Rasulullah, engkau ni dah dijamin syurga oleh Allah, kenapa dah susah payah? Lantas Nabi menjawab, salahkah aku menunjukkan diri aku ini hamba yang bersyukur pada Allah? Nabi pun menunjukkan sikapnya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka kita yang belum tentu masuk syurga Allah ni, tak ada jaminan ni, perlulah bersungguh-sungguh dalam beribadah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Oleh itu saya recap kembali. Yang pertama, kena istihar, kena ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kena buktikan melalui tindakan, iaitu buat apa yang Allah suruh dan larang jauhi apa yang Allah larang. Saya
Subhanallah. Itu dia senang je dua benda tu sebenarnya, tapi kadang dua tu lah yang kita terlupa nak buat. Time gembira, happy baru ucap alhamdulillah, syukur. Tapi bila didatangi ujian, masa tu macam seolah-olah macam tak tentu arah, tak tentu hala. Macam mana Ustaz, sikit lah sebelum kita bersama soalan. Ada sahabat kita juga di Facebook tanyakan soalan yang sama. Macam mana kita nak bersyukur dengan ujian? Tak semua orang boleh menghadapi ujian dengan penuh kesyukuran. Kan agaknya. Baik, benar bahawa ujian itu berat. Tetapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala pernah menitipkan kalimahnya di dalam Al-Quran bahawa Allah uji manusia ini atas kemampuan dia sendiri. Baik, lantas sekarang ini cuba kita imagine, bayangkan dalam hidup kita. Kalaulah usia sekarang saya ini 19 tahun, tidak 29 tahun sebagai contoh ya. Sepanjang hidup saya ini pastinya saya melalui pelbagai ujian dan cabaran. Dan pernah tak kita terfikir bahawa kita telah keluar daripada cabaran dan ujian itu? Mungkin saudara Sufian dan Siti pernah melalui pelbagai ujian dalam hidup kita, dan kita pernah terfikir bagaimana aku melepasi ujian ini? Kadang-kadang kita rasa ya Allah, di luar rumah aku ni ramai orang nak datang jumpa, nak pukul aku ni. Di pejabat tu ramai orang benci aku ni. Di jiran ni sebagainya. Kita rasa Allah, ramai orang tak puas hati dengan kita. Tapi pernah tak kita terfikir keesokannya kita keluar daripada kesempitan itu? Untuk itu kita nak nyatakan bahawa kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala beri ujian kepada kita untuk kita kembali kepada Allah, ingat pada Allah, kembali beribadah kepada Allah, syukuri nikmatnya, kemudian Allah keluarkan kita daripada kesempitan itu. Itulah Allah membantu kita. Lantas bagaimana nak buktikan kesyukuran kita daripada keluar kesempitan itu? Maka kita kena menjadilah hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa, insya-Allah. Baik. Okey, mungkin kita nak ke pemanggil. Okey, di talian kita ada Cik Yaakob dari Melaka untuk bertanyakan soalan kepada anda. Okey. Kalau anda yang lain pun boleh terus hubungi kami ya. Okey, soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat telefon dari Kim ni pertama. Kedua, syukur dapat dengar suara Fian, Siti, Alhamdulillah. Syukur dah sahabat sama belum sekarang pagi ni. Hanya saya nak tanya Ustaz, syukur ni memang iman ada tingkatan. Jadi bila tingkatan iman tu makin menaik, maknanya syukur, redha, yang ikhlas tadi pun, yang yang semua ni akan meningkat. Adakah begitu Ustaz? Ustaz tolong terangkan. Baik, terima kasih kepada pemanggil kita. Dapat call pun satu nikmat juga ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang ramai telefon tak dapat. Macam mana nak tembus talian kan? Maka kena bersyukur juga kan. Baik, kalau kita dah sampai satu tingkatan hamba yang bersyukur, maka dikala itu tingkatan-tingkatan yang juga meningkat. Kerana nak mensyukuri ini dia termasuk dalam beberapa elemen. Yang pertama soal ikhlas. Kemudian dalam syukur ini juga ada soal taqwa. Kemudian dalam syukur ini juga ada soal tawadhu'. Kemudian dalam syukur ini juga ada soal perkara-perkara lain yang menjadi sifat kepada orang-orang yang bersyukur dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Oleh itu penting kepada kita bahawa untuk kita menjadi hamba yang bersyukur, kata ulama, Abu Hazim, dia menyebut bahawa nak jadi orang yang bersyukur ini ada beberapa perkara yang perlu kita jaga. Yang pertama, mata kita, panca indera kita, mata kita. Sebelum mata menjadi buta ataupun digelapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syukurlah nikmat mata ini untuk memandang perkara-perkara yang baik. Apabila kita memandang perkara yang baik, maka ucapkanlah alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat telinga. Telinga dalam keadaan orang yang tidak mendengar sepengai ya, maka kita syukur dapat dengar radio IKIM hari ini. Alhamdulillah. Kemudian nikmat dua tangan, nikmat perut, nikmat kaki dan sebagainya, tangan dan sebagainya. Ini kita kena syukur kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, bagaimana nak hubung kait di antara syukur, ikhlas, bagaimana pemanggil kita tadi. Yang paling mustahak mensyukuri ini bukanlah sesuatu perkara yang kita syukurnya sebut syukur je kan. Cukup begitu. Tetapi ia tidak datang dalam naluri hati. Kesyukuran ini kita rasa getarannya dalam jiwa kita. Ya Allah, syukurnya aku dapat pekerjaan. Ya Allah, syukurnya aku dapat rezeki. Saya pernah beberapa ketika, ini personal story sedikit lah. Ketika saya mula mendirikan rumah tangga, orang bagi hantaran selalunya letak duit dalam album. Tapi saya ni buat canggih sedikit, buat cek. Kebetulan bila bapa mertua saya nak
cashkan cek itu, nama yang tertera itu salah. Isteri saya Nur Farihan, cek itu tertulis Nur Farihah, H dengan N yang salah. Lantas saya balik tak kenal isteri ke Ustaz? Tak baru nikah, masa baru nikah. Dimaafkan. Kemudian saya pulang ke Putrajaya bekerja, bapak mertua saya telefon saya, dia tak boleh nak cashkan cek ni. Lantas saya kata datanglah ke Putrajaya. Dia datang daripada Melaka bersama kawan dia. Lantas dia datang, saya pergi ke bank sebagainya, saya tak boleh nak cashkan dia itu. Dia kata kena 3 hari kerana security dan sebagainya lah. Kebetulan saya baru kerja 3 bulan standard kerja kerajaan, tak ada gaji. Dalam poket saya ada RM50. Saya kata sudah ni macam mana, sebab ayah saya nak bayar caterer dan sebagainya lah kan. Jadi saya kata nak buat macam mana ni, bagi RM50 lah kata. Saya pujuk kawan bank tak dapat. Akhirnya sebelum nak keluar daripada bank tersebut, saya singgah di ATM. Tapi dah tahu dah dalam tu tak ada duit, saya singgah juga. Singgah saya masuk cucuk sebagainya. Ya Allah, keluar RM7,000. Rupanya hari tu kerajaan baru bayar 3 gaji punya 3 bulan punya gaji. Bocor rahsia gaji saya kan. Saya kata ya Allah ya, saya kata ya Allah ya Tuhan, Allah Ta'ala bantu saya rupanya. Terus naik makam menantu baru seminggu kan. Mungkin ada rahsia di balik tu. Ketuk pula mungkin ada rahsia sama dia sikit lah. Apa yang saya rasa bahawa pada waktu itu kita serah pada Allah. Dikala kita sampai dalam keadaan kita ditimpa ujian, di waktu kita berusaha sebagainya, sudah sampai satu masa kita sudah berusaha segala-galanya, lantas itulah kita serahkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, maka Allah Taala bantu kita dalam keadaan kita tak tahu Allah bantu kita. Dahsyat nama Ustaz. Min haitsu la yahtasib. Allahu akbar. Ganjaran untuk orang yang bertakwa. Okey, satu soalan yang juga bagus sangat daripada saudara kita Facebook Ikramatul, tak salah saya, dia kata macam mana Ustaz nak tahu Allah sayang kita? Ada sebab tanda-tanda Allah sayang dengan kita. Sebab kalau kita lihat Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kekasih Allah tapi diuji dengan macam-macam. Adakah bila diuji Allah tak sayang, ataupun bila diuji dapat nikmat baru sayang? Macam mana? Kita selalu beranggapan mitos yang bersarang dalam minda kita bahawa orang itu sayang ataupun orang itu cinta pada kita apabila dia memberi hadiah. Kalau telefon, call, sayang ingat tu kan. Contoh dengan mak kita, kalau mak kita bagi apa yang kita inginkan, maka kita kata mak sayang kita. Tapi kita terlupa tiap-tiap hari mak kita menggosok pakaian kita pergi ke sekolah, sediakan sarapan, menjaga kehidupan kita. Itu juga adalah satu bukti kasih sayang ibu kita kepada kita. Untuk itu dalam besar lagi lah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semestinya apa yang kita inginkan kita doa tiap-tiap hari, bila Allah Ta'ala beri pada kita, ni bukti Allah sayang pada aku ni. Tetapi di waktu Allah memberi ujian kepada kita, di waktu Allah Ta'ala memberi cabaran kepada kita, pada waktu itu kita kata Allah tak sayang kita. Sebenarnya Allah menguji kita itu supaya Allah minta kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada dia. Kalau tak diberi ujian, dia lupa dah. Dia kata niat kerja aku ni supaya berjaya ni kan, ni sebab kerana aku lah ni aku berjaya ni. Bila ditimpa ujian, Allah tolong ya Allah, bantu aku susah. Pada waktu itulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para nabi, para rasul diberi ujian bukan kerana Allah tidak sayang kepada dia, tapi Allah nak mendekatkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Oleh itu dalam apa jua ujian yang kita terima, saya diterima ujian, Pian Siti juga ada ujian, semua orang ada ujian, Perdana Menteri ke menteri-menteri ke, bos kita di pejabat, pekerja, semuanya ada ujian. Lantas bagaimana kita untuk menghadapi ujian dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang indikator di antara satu sama lain. Ya, baik, alhamdulillah. Ada panduan dan indikator tu Ustaz bagi. Okey. Kita nak kumpul Ustaz. Silakan. Kumpul soalan ya. Okey. Kumpul beberapa soalan dulu Ustaz. Kita cek nasi dari Ibu. Nasi pun ada soalan. Silakan. Soalan ni tak ada kena-mengena dengan yang mati atau hidup kan. Tu dia. Kan ini pasal syukur ni. Kadang-kadang tu ini saya lah kan lupa nak syukur. Contoh benda depan mata lah. Kan, contoh macam alhamdulillah aku dah kahwin, ada isteri kan. Alhamdulillah dah kahwin, ada suami, tidaklah aku bujang sedia. Alhamdulillah ada anak kan. Macam mana Ustaz kita nak tak lupa lah syukur ni? Kalau boleh setiap hari lah syukur Ustaz. Assalamualaikum. Satu lagi pemanggil Cik Muhammad dari Kuantan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya Cik Mat daripada Kuantan. Cik Mat, nak tanya Ustaz, sebab saya sekarang dah diuji Allah dalam keadaan sakit dah 18 tahun. Ya Allah. Jadi sama ada
saya tetap bersyukur ataupun sambil-sambil saya bersyukur, wajibkah saya berikhtiar untuk cari perubatan? Itulah saja Ustaz yang saya nak tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Soalan lagi, Ustaz. Satu lagi Ustaz kita Okey. kumpulkan. Cik Amir dari Kuala Terengganu. Ni saya nak tanya, ada kawan saya seorang dia mengidap pembawa HIV. Pembawa HIV yang dia hadapi itu ada satu ujian daripada Allah atau disebabkan oleh kelalaian dia atau disebabkan oleh perjalanan hidup dia yang sosial. Adakah apa yang dialaminya itu memang ditetapkan daripada azali lagi atau memang kelalaian dia sendiri? Okey. Baik. Tiga soalan yang menarik tadi. Baik, Tak Alhamdulillah. lupa Cik Nasir tadi tu, lupa syukur. Macam mana nak bagi selalu ingat Ustaz? Baik, kita ada 3 soalan Cik Nasir, Cik Mat, Cik Amir Ya. daripada Ipoh, Kuantan, Terengganu. Baik. Macam mana kita nak supaya kita selalu ingat syukur kan? Saya semalam sambil nak mengajar di surau semalam tu, saya buka satu kitab karangan guru saya Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri tentang kitab A to Z tentang tasawuf itu. Saya semak satu bab syukur juga. Dia sebut bahawa dia kata dalam banyak-banyak agama kemudian Allah muliakan agama Islam, maka bersyukurlah kita dijadikan sebagai seorang muslim. Ya. Dalam 25 rasul Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu segala nabi, maka bersyukurlah kamu menjadi umat Nabi Muhammad. Dalam Allah Ta'ala jadikan pelbagai manusia dalam keadaan berbagai agama, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang Islam. Itulah bila kita dengar ceramah orang sebut bahawa sebesar-besar nikmat adalah nikmat iman dan juga Islam. Itu nikmat yang paling besar, kerana 2 perkara inilah yang menjadi kayu ukur sama ada orang itu pergi ke syurga Allah ataupun ke neraka Allah. Maka yang paling mustahak, syukurlah Allah Ta'ala jadikan kita seorang Islam, bukan Islam sahaja, Islam yang datang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk kita selalu ucap di bibir kita ini kalimah alhamdulillah. Maka oleh kerana itu, benda yang keluar daripada mulut kita, benda yang selalu kita sebut. Kalaulah kita selalu sebut opocut, maka opocut lah keluar. Saya pernah jumpa seorang seorang pakcik, usia dia sudah 83 tahun di kampung saya, dan dia ni di bibirnya tiap-tiap kali sebut alhamdulillah. Semua perkara dia jumpa orang alhamdulillah, bila dia terkejut alhamdulillah, alhamdulillah Melantah pun alhamdulillah Ustaz. Kemudian saya tengok kepada diri dia, satu perkara, umur 83 tahun boleh memandu kereta, matanya terang benderang. Saya kata ya Allah Ta'ala, rupanya Allah bagi nikmat kesihatan pada dia, dik kerana di bibirnya menyebut alhamdulillah, basah di bibirnya. Oleh kerana itu, apa yang diucapkan di bibir kita itulah pengakhiran hidup kita. Sebab itu paling mustahak. Sebab Islam ini salah satu cara hidup kita ini. Kemudian Allah bertanya bagaimana kita mati. Allah tak tanya bagaimana kita dilahirkan, hospital mana, cara vacuum ke, cara normal ke operate, tidak. Tapi Allah bertanya bagaimana kamu mati. Adakah menyebut dengan la ilaha illallah, ataupun mengingat kepada dunia, mengingat kepada ahli keluarga, ataupun hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna apa yang kita tuai, apa yang kita buat ketika usia muda, itu yang kita akan tuai ketika usia tua, ya. Tepat sekali. Okey, yang kedua tadi Ustaz, Muhammad kita daripada 12 tahun. Soal sakit. Baik. Ikhtiar tu penting. Nabi kita pun ikhtiar. Bila kita jumpa ditimpa sakit, maka kena jumpa doktor lah. Jangan duduk rumah saya, ya Allah, doa, tidaklah begitu. Kena ambil ubat kerana ikhtiar. Ikhtiar itu juga salah satu cara bersyukur pada Allah, kerana ikhtiar berusaha untuk menyembuhkan penyakit kita. Kemudian apabila kita berusaha kemudian Allah takdirkan sakit itu dalam tubuh kita, maka pada ketika itu kita kena redha atas apa yang Allah berikan kepada kita. Lantas jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah ke mana-mana hospital. Kadang-kadang kita jumpa seorang doktor, dia berkata bahawa kadang-kadang pasien tu pesakit itu, dia dah ubat macam-macam ubat yang diberikan, dan dia rasa sebagai doktor dalam keadaan pengajian dia bahawa mustahil untuk diubati. Tetapi istiqamah orang ini berdoa, istiqamah redha dan sebagainya, akhirnya doktor tu kadang-kadang pelik juga bagaimana penyakit itu boleh sembuh. Lantas inilah daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang
tak terbayang dalam kacamata kita. Oleh itu jangan putus harap untuk mencari perubatan ikhtiar, dan jangan putus harap untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah atas takdir Allah keluarkan kita daripada kesakitan yang berpanjangan itu. Baik, kemudian Cik Amir dia berhati dengan sahabatnya, katanya sahabatnya mengidap HIV. Betul. Adakah mengidap HIV itu satu takdir yang Allah dah tetapkan ataupun akibat daripada kelalaian masa hidupnya tu? Di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dalam agama Islam ada al-fujur, at-taqwa. Maksudnya jalan baik dan jalan buruk. Dan kedua-dua jalan Allah Ta'ala beri. Siapa yang nak cari keburukan, maka dapat keburukan. Siapa yang cari kebaikan, dapatlah kebaikan. Kedua-dua jalan disediakan. Dalam hidup kita ini ada dua jalan. Satu syurga, neraka, dosa, pahala, baik, buruk. Dua jalan. Kita ada tiga. Pilihan tu ya. Pilihan. Maka kitalah yang perlu membuat pilihan. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, bahawa hidup ini pilihan. Maka kita kena membuat pilihan. Sama ada memilih yang baik ataupun memilih yang buruk. Satu perkara. Baik. Yang kedua pula, apabila soal kita kembali lepas kita ditimpa HIV dan sebagainya, lantas pada waktu itu kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah meminggirkan sesiapa. Kullu ibnu Adam khatta'in wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia ini buat salah, dan sebaik-baik orang buat salah ialah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah sejarah di dalam sirah Islam, bagaimana Allah Taala telah ampunkan dosa orang yang paling besar dosanya kepada Allah, tapi Allah ampunkan. Dalam satu ketika ada seorang sahabat Nabi, dia duduk di depan masjid Nabi, kemudian dia ambil tanah-tanah dicampak ke muka dia. Kemudian Nabi bertanya, what's wrong with you? Kenapa? Apa yang tak kena dengan kamu ni? Lantas dia kata, aku buat dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Nabi berkata, adakah dosa kamu yang lebih besar ataupun besar lagi pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Lantas dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima taubatnya. Dan banyak kisah yang berlaku dalam sejarah Islam ini. Kisah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, kisah Umar Ibn Khattab, dan banyak lagi kisah-kisah yang mana mereka ini buat salah, lantas Allah menerima taubatnya. Oleh kerana itu, saya bila bekerja di JAKIM ni adalah beberapa pengalaman. Ketika mana bertemu dengan panduan, kita bagi sesi tazkirah kepada panduan, kepada pesalah sebagainya. Ada yang nak dihukum bunuh sekalipun. Kemudian apabila kita bertemu, katakan kepadanya, mungkin ini takdir Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Tetapi ingat bahawa pintu taubat tidak pernah tutup kepada orang yang memohon ampun kepadanya. Mungkin Allah Ta'ala nak masukkan kamu ke dalam syurga dan tempatkan sekejap di penjara ini sebagai muhasabah dan keinsafan. Yang bimbang kita ni, yang tak pernah diuji sebagainya, yang tu yang paling takut. Akhirnya rupanya merupakan orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu banyak perkara lah yang kita belajar dalam hidup ini. Maknanya kalau dosa kita, kesalahan kita setinggi langit sekalipun, kalau kita minta ampun, Allah akan ampunkan, jadi tidak menyekutukannya. Betul. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali lepas ini, dan ramai yang puji Ustaz, penerangan yang jelas, cakap tu sebiji keluar, tak telan ayat. Saya pun suka. Tak telan ayat tu macam mana? Maknanya, tak telan perkataan. Okey. Ramai juga yang kata macam pernah jumpa Ustaz, macam pernah tengok ni senior saya ke junior saya. Apa-apa pun kita terus bersama Ustaz Hariri Daud untuk topik Jumaat seketika nanti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berhasad dengki, janganlah kamu menambah harga barang jualan untuk memperdaya orang lain, janganlah kamu saling memarahi, janganlah kamu saling berpaling daripada saudara kamu untuk memutuskan talian persahabatan, dan janganlah sebahagian daripada kamu memutuskan pembelian sebahagian yang lain. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu relates
that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drank water in 3 breaths, meaning in 3 sips, and used to say, "It is more pleasing and satisfying in this manner." Narrated by Tirmizi. Okey, Alhamdulillah kita kembali masih lagi anda bersama menerusi segmen topik Jumaat kita bercakap tentang bersyukur atas nikmat kurniaan Tuhan. Tu tadi Ustaz dah sebut lah, Ustaz Hariri sebut awal tadi, kita kena istiharkan rasa syukur kita dengan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Kita sambung round kedua. Ada Izakiah Zarul di Facebook. Dia seorang ibu kepada anak calon UPSR, Ustaz. Ni adik-adik UPSR kita baru habis peperiksaan kan. Kata Puan Izakiah, dia kata anak saya baru habis UPSR, sekarang dia ada rasa sikit kecewa terhadap peperiksaan tersebut. Mungkin sama ada tak dapat jawab ke apa, mungkin ada frust sikit lah. Apa nasihat Ustaz untuk adik-adik kita yang mungkin dah habis exam tapi macam ada sikit lah frust. Ni cantik ni. Sesuai untuk kepada adik-adik kita yang nak ambil UPSR ni, PMR mendatang kan. Dalam soal peperiksaan ini, saya nak katakan bahawa dalam hidup kita ini, kita jangan jadikan bahawa kejayaan itu diukur melalui peperiksaan ataupun kertas peperiksaan, tapi ukurlah dalam keadaan yang syumul, yang lengkap, yang sempurna. Maksudnya nilai dari sudut akademik, kemudian solatnya, akhlaknya, dan itulah kebahagiaan bagi ibu dan ayah memiliki anak yang soleh sebagainya. Baik. Dalam kepada adik-adik kita yang Allah, rasa frust dah baru ni tak dapat jawab paper bahasa Inggeris dengan baik, dengan matematik dan sebagainya. Contohnya, sekarang ini adalah waktu pemeriksa sedang memeriksa kertas peperiksaan. Betul? Baik. Saya pernah memeriksa kertas, mungkin ada pengalaman masing-masing. Dan pada waktu ini paling sesuai untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala mudahkan urusan kita. Kadang-kadang pemeriksa ni dia ikut mood dia juga. Kadang-kadang bangun pagi dalam keadaan segar, dengar ceria pagi di IQ sebagai contoh. Jadi dia segar, rasa seronok. Akhirnya kalau salah sikit-sikit, right je lah, bagi dia markah syafaat. Bonus, makan kesian lah. Makan kesian. Kadang juga dia bangun dalam keadaan stres, nak tanda kertas, maka yang salah sikit pun dia kata, nah, potong banyak markah. Pada waktu itu banyak perkara boleh berlaku. Oleh kerana itu, kita kembali serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia, yang mencipta perasaan manusia, yang mencipta hati manusia. Maka lembutkanlah hati pemeriksa kita yang menanda kertas kita. Moga-moga kita dapat keputusan yang baik. Pernah ada pengalaman, kadang-kadang kita rasa, aku jawab ni tak berapa nak baik lah. Bila keluar kertas peperiksaan, dapat A pula. Rasa confused ni kan. Masa tu confused pula. Betul. Lain pula cerita. Ada pula keadaan kita rasa confident, overconfident. Rasa semester ni 4.0 ni dalam tangan. Tengok 2.5. Ya Allah, apa masalah rupanya. Jauh benar kan perumpamaan itu. Tapi pelbagai cerita yang pernah kita dengar. Oleh kerana itu, sebab itulah pentingnya kita sebagai hamba Allah kena berdoa selalu. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Betul. Kalau kita selalu berdoa, bila dapat keputusan yang kita tak suka pun, kita kata, ya Allah, tak apalah, ini mungkin bukan rezeki kita. Betul. Mungkin ada waktu lain, boleh usaha lagi akan datang. Masya sebab nikmat ujian, nikmat kesusahan itu, nikmat syukuran itu silih berganti ya. Dia tak ada orang senang-senang tujuh keturunan tu naik. Is a test ya Ustaz. Saya teringat juga kadang-kadang kegagalan itu pengajaran juga. Betul. Kadang-kadang bila dia gagal SPM, kemudian bila dia masuk universiti, dia semangat. Syukur kerana gagal. Kalau tak gagal, tak insaf. Maka dia banyak perkara lah kan. Masya-Allah. Terus dengan panggilan telefon di talian. Kita ada Yati dari Pasir Gudang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya bercerita tentang ujian hidup ni. Kali ni saya diuji dengan ujian hebat lah. Maknanya saya ada bela anak tak Zat Araf 2 orang. Jadi saya suka, saya sayang anak, saya tak kisah. Tapi saya dah nasihat anak saya berkali-kali. Tiba-tiba sekarang saya diuji, saya akan menerima anak tu daripada anak saya pula yang terlanjur. Saya sendiri Ustaz. Jadi saya harap Ustaz, saya reda ujian ni tapi saya nak sedikit nasihat Ustaz untuk menerima dan meneruskan macam mana apa yang harus saya lakukan. Baik, kita harap Puan Yati bersabar. Terima kasih Puan Yati. Ujian Ustaz insya-Allah sambil mencari jawapan. Kita teruskan dahulu. Seorang lagi, Cik Ahmad dari Kajang. Cik Ahmad, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ni Ahmad dari Kajang nak tanya, kalau orang yang ada musibah banyak, masalah banyak dan dia tak tentu arah hidupnya, apakah nasihat untuk supaya Allah sayang dia, Ustaz?
Assalamualaikum. Terima kasih. Ni macam mana nak bersangka baik dengan Allah Ya, ujian-ujian yang bertimpa tu Okey, Hirman dari Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kadang-kadang kita bersyukur sebut dekat mulut Alhamdulillah, tapi tidak sekata di dalam hati. Contohnya kalau kita dapat satu benda tu, mungkin kita orang ni besar, kita kecil, tapi kita syukur Alhamdulillah. Macam mana tu Ustaz? Tapi nanti meluap-luap nak cari yang baru, nak cari kita besar lagi Baik, 3 soalan. Kita bersimpati dengan Puan Yati tadi, Ustaz. Baik, dalam soal kita rasa sedih bahawa kita melahirkan anak tak setara, anak luar nikah dan sebagainya. Saya teringat satu kisah. Saya pernah hadir waktu saya kursus dahulu. Kebetulan adik saya seorang peguam dan dia attend satu di kamar mahkamah. Seorang hamba Allah ini, wanita ini, dia nak kahwin dan dia mohon wali hakim. Kita tertanya-tanya mana ibu dan ayahnya. Rupanya dia adalah anak tak setara. Tapi ingat, dia merupakan seorang doktor perubatan. Saya kata, Masya Allah, rupanya Allah Ta'ala sayang kepada anak ini. Dia tidak pernah berdosa, maka Allah pelihara dia. Allah beri kejayaan kepada dia. Dan hidup dia dalam keadaan, dan dia tak malu pun untuk mengaku depan mahkamah, depan kawan-kawan bahawa dia anak tak setara. Dia merupakan seorang doktor pakar di hospital perubatan. Saya nak nyatakan bahawa di sini, bahawa dalam hidup ini banyak perkara Allah Ta'ala tentukan plot cerita hidup kita. Ada Allah Ta'ala mulakan dalam kisah bahagia, berakhir dengan derita. Ada Allah Ta'ala mulakan dengan plot derita, kemudian pergi kepada bahagia, happy ending, sad ending dan sebagainya. Dan semua plot cerita ini merupakan panorama dalam hidup kita. Lantas untuk itu, jangan kecewa, putus harap untuk kembali kepada Allah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahawa Allah tidak pernah meminggirkan sesiapa. Allah pernah mengampunkan orang yang pernah bunuh 99 orang. Lantas kembali bertaubat, Allah terima taubatnya. Allah pernah mengampunkan dosa penzina. Allah pernah mengampunkan dosa orang yang membuat kesalahan syariat dan sebagainya. Untuk itu, maka yang paling mustahak satu, insaf. Bagaimana kita taubat? Lakukanlah taubat ini tanpa henti untuk memohon ampun pada Allah. Satu. Yang kedua, jangan selalu sampai kita rasa, ya Allah, habislah hidup aku ni, segala-galanya sudah hilang. Tapi kembalilah untuk memulakan hidup yang baru. Insya Allah, lupakan kisah lama. Para ulama sebut, Ibnu Wardi dalam kitab menyebut, ya bunayya, wahai anak yang tercipta. Kitab yang nipis, saya selalu baca buku ini untuk berpesan pada anak saya. Dia sebut, wahai anakku yang tercipta, ya bunayya, lupakanlah segala dosa-dosamu yang lalu, kerana dosa itu sudah tertanam dalam tanah. Kerana kamu perlu keluar dari, ataupun mulakanlah hidup yang baru untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Untuk itu, dosa yang kita buat pada masa yang lalu, lupakan, hilangkan dalam minda kita. Now, sekarang fokus untuk mencari mardhatillah, Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, saya yakin dan percaya Puan Yati, keinsafan dalam hati, lubuk hati yang suci, kemudian dicernakan dalam keadaan keinsafan, mendidik anak-anak menjadi orang yang baik, insya Allah akan balas kebaikan itu. Mungkin tidak sekarang anak-anak degil sebaik, tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala balas kesabaran itu dengan nikmat syurga Allah yang tidak terhitung bahagianya. Satu. Walaupun ujiannya anaknya itu sendiri yang dikabarkan terlanjur, Ustaz. Tapi jangan putus harap pada Allah. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu mendahului kemukaannya, Ustaz. Okey, seterusnya Cik Ahmad dari Kajang. Tentang ujian bertingkat ni. Satu-satu Allah bagi ujian. Orang kata apa, bak kata pepatah Melayu, sudah jatuh di tipe tangga. Tak jatuh timpa benda lain kan. Tangga juga yang jatuhnya. Baik. Lepas satu-satu, lepas esok datang lagi ujian dan sebagainya. Baik. Bagaimana hidupnya tak tentu arah, bagaimana untuk menjadi orang yang bahagia. Baik. Dalam soal ini, saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk itu dalam hidup kita kena kembali kepada fitrah. Fitrah manusia dalam keadaan yang suci, bersih, kemudian fitrah orang yang baik, maka kena jadi orang yang baik. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang baik. Tidak ada orang yang Allah Ta'ala jadikan manusia keluar daripada perut ibu jadi orang jahat. Tidak. Semuanya bermula dalam keadaan fitrah kebaikan. Maka kena kembalilah jadi orang yang baik. Bagaimana nak jadi orang baik? Sebagaimana kita tentukan tadi, bahawa kena buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Maka hidup kita ini, apabila keadaan kita rasa kita tak tentu, gelisah hidup kita, rasa tak tentu je kan, rasa ada something wrong saja, buat sesuatu perkara tak kena, gagal sebagainya, maka oleh kerana itu berusaha, jangan putus harap dan teruskan perjuangan. Insya Allah ada kejayaan yang menanti, sebagaimana yang telah dibuktikan dalam sejarah. Bagaimana
pembukaan kota Konstantinopel sebagai contoh. Hadis ini 1400 tahun lalu Nabi cerita dalam perjumpaan dengan para sahabat. Kemudian para sahabat kata, siapa yang akan dapat ni berusaha lepas seorang-seorang sahabat untuk pergi ke kota Konstantinopel untuk buka. Akhirnya yang berjaya Muhammad Al-Fatih. Kejayaan itu dilalui oleh pelbagai kesusahan, barulah terima kejayaan. Oleh kerana itu, kalau rasa gelisah sebagainya, kembalilah kepada Allah. Duduk sekejap, bertafakur pada Allah. Apa yang tak kena dengan aku ni? Muhasabah kembali, tanya dalam diri, apa yang aku buat yang Allah Ta'ala tak suka, dan pergilah mencari orang-orang yang boleh membantu kita supaya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Dia pilih skrip yang terbaik lah, insyaAllah. Ni syukur kat mulut je Ustaz, tapi kadang-kadang dalam nak hati merengut tu, ataupun nak cari yang tetap nak cari yang terbaik Betul. Macam mana agaknya tu nak bagi balance. Bila orang dapat kejayaan, tahniah dalam hati, wah ajar dia dapat, aku tak dapat kan, tak puas hati, dengki. Biasalah juga Ustaz kita dapat dengan macam tu Kadang dalam tu, kadang-kadang rasa nak bersyukur, syaitan, Mr. Syaitan yang datang kata, jangan sebagainya. Akhirnya rosak. Baik. Oleh kerana itu dia kena istiqamah. Saya teringat Dr. Aid Abdullah Al-Qarni sebut dalam kitab La Tahzan, dan saya mengikuti syarahannya di Masjid Putra pada minggu lalu. Dia bercakap soal hidup ini perlu mencari kawan yang baik. Dia kata nak jadi orang baik kena geng dengan orang baik. Dia kata hidup kita ini nak cari kawan, kena cari kawan seumpama seekor lebah, kerana dia akan memberi madu kepada kamu. Tapi jangan mencari kawan seperti seekor lalat, kerana dia akan memberi sampah kepada kamu. Saya ingat satu analogi yang cukup menarik daripada Fadilatul Syekh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, pengarang kitab La Tahzan. Oleh kerana itu, nak jadi orang yang sentiasa bersyukur dan keinsafan itu datang, maka kena satu usahanya adalah selain daripada usaha diri sendiri, kena cari kawan-kawan yang baik. Perasan tak kalau kita duduk dengan kawan orang baik-baik ni kan, sekali dengan kita jadi baik, tak berani nak buat jahat. Rasa insaf semacam ni kan, jadi alim ni kan. Bila duduk dengan ustaz ni kata, Allah, nak sebut perkataan yang mencarut pun tak berapa nak berani, sebab ustaz ada depan. Tapi bila masuk geng yang tak berapa nak baik ni, Allahu Akbar, lebih jahat daripada orang jahat ni. Oleh kerana itu terikut. Oleh kerana itu kena cari orang baik-baik. Bila kita geng orang baik-baik, insya-Allah kita jadi baik. Guru saya sebut pada kami dalam kelas, dia kata nak jadi orang baik ni, dia kata kena rapat dengan ahli masjid. InsyaAllah kita akan jadi baik. Sebab itu bagaimana nak lahirkan syukur dalam hati ini, selain daripada usaha diri sendiri, muhasabah diri, sucikan hati kita, salah satu tingkap yang saya lihat adalah kena berkawan, berakrab dengan orang yang baik-baik, orang yang soleh. InsyaAllah kita akan jadi hamba yang soleh dan bersyukur pada Allah. InsyaAllah. Cari ahli syurga ni, insyaAllah. Okey, 3 yang terakhir sesempatnya. Okey, Cik Ahmad dari Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Saya ni OKU penglihatan. Saya nak tanya Ustaz lah, saya ni duk mengajar Quran. Tolong budak-budak macam itulah. Jadi masalah saya sekarang, tahun ni saya tak tahulah ujian demi ujian yang saya terima, satu demi satu sampai satu demi satu. Saya nak tanya tip dari Ustaz lah, sebab saya pun pernah sampai ke tahap yang dihina dan malukan dan sebagainya. Saya nak tanya apa yang terbaik untuk saya menghadapi ujian ini, selain berdoa kepada ada tip-tip yang terbaik. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih Cik Ahmad. Soalan tadi pun macam lebih kurang sebelum ni kan. Okey. Soalan lagi Cik Hazwan dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkenaan dengan taubat ni, macam mana kita nak jadikan hati kita ni hati yang sentiasa istiqamah untuk bertaubat dan hati yang sentiasa istiqamah untuk syukur. Itu sahaja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhir Yati dari Kajang. Assalamualaikum Ustaz. Okey, cumanya saya nak dengar yang topik pagi ni untuk bersyukur kan. Cumanya saya nak tanya macam mana macam kita sentiasa beristighfar juga dan selawat semua, tapi dalam bersama kadang-kadang kita kerap macam ada lintasan-lintasan hati tu, kadang benda-benda macam tu boleh mengganggu kita punya istighfar dengan kita punya fikiran tu. Macam mana kita nak atasi benda-benda macam tu? Baik, terima kasih Yati. Terima kasih Pak Yati. Okey, Cik Ahmad dari Kedah. Baik, penghinaan manusia ataupun ujian daripada manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah. Disebut dalam ayat yang ke-40,
iaitu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan gusar, jangan rasa jauh, bahawa Allah bersama dengan kamu dan Allah sangat dekat dengan kamu, lebih dekat daripada ibu bapa kamu, lebih dekat daripada adik-beradik kamu, dan Allah begitu dekat dengan kita. Oleh kerana itu, Syekh Muhammad Abduh ada sebut bagaimana nak jadi hamba yang bersyukur. Dikata bahawa kena manfaatkan nikmat. Sebagai contoh, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai buta penglihatan, tetapi kita punya anggota yang lain, maka nikmatilah nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jangan kita fokus pada satu kekurangan kita saja. Kalau kita fokus kepada kekurangan kita, akhirnya kita tak boleh hidup, ataupun kita memandang bahawa semuanya negatif. Tetapi kalau kita rasakan bahawa besar lagi ataupun banyak lagi perkara yang ada pada kita, maka gunakanlah. Oleh kerana itu, jangan khawatir, jangan rasa hina dengan apa yang Allah Taala tentukan, tetapi pergilah, manfaatlah kepada nikmat-nikmat yang lain. Okey, kita dah cukup masa Ustaz. Saya kira yang lain tu pun lebih kurang je pertanyaannya. Okey, mungkin kesimpulan Ustaz, silakan. Sedikit untuk tajuk kita. Sebagai kesimpulannya, apa yang dapat saya kongsikan bahawa kita sebagai manusia ini tidak dapat tidak bahawa kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar mana pangkat kita, sebanyak mana duit kita, tetapi kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang Allah Taala berikan kepada kita ini hanyalah satu pinjaman, dan semuanya ini akan dikembalikan dan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahkamah akhirat nanti. Oleh kerana itu, yang pertama, gunakanlah sebaik-baik nikmat ini. Yang kedua, syukuri nikmat yang Allah Taala gunakan kepada kita. Yang ketiga, buat yang apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang, sebagai satu bukti kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala.